Ta'ala wabarakatuh. Dengar kan? Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, dapat kita bersua pada pagi yang berbahagia ni lah kan. Walaupun bukan pada pagi Jumaat, tapi pada pagi-pagi yang hari biasa pun memang pagi yang berkat kan. Daripada pagi ni lah dia akan timbul emosi, sama ada kita bahagia kan, kita sengsara, pagilah kan, betul tak? Okay. Kalau kita bahagia pagi, insyaAllah sampai ke petangnya kita bahagia. InsyaAllah pagi ni kita mulakan dengan sesi bahagia lah. Boleh? Okay, Alhamdulillah. Sebelum saya meneruskan, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta kerana sudi hadir kan, walaupun kita banyak kekangan kan, sebagai tenaga pengajar, sebagai ibu, sebagai ayah kan, itu urusan kita di rumah, tapi hakikatnya beban bagi pada kita, betul tak? Tapi hakikatnya kita berjayalah hari ni, Alhamdulillah kan. Okey, untuk pagi ni saya dibagi tugasan lah kan, untuk bagi penerangan berkenaan dengan metodologi pengajaran dan pembelajaran. Bila sebut metod, dia tak lepas daripada kaedah. Betul tak kan? Kita sebagai tenaga pengajar, metod apa yang kita nak gunakan, kaedah apa yang kita nak sampaikan kepada pelajar kita, supaya pelajar kita faham, pelajar kita seronok untuk belajar. Kan? Itu main peranan tu, kita sebagai tenaga pengajar, itu penting. Kita masuk kelas, kita main semangat lagi nak masuk kelas kan. Tiba-tiba pelajar murung kan, tak faham apa yang kita ajar. Itu penting itu pentingnya metod. Metod yang saya nak huraikan berkenaan dengan pembelajaran berasaskan masalah, case, projek. Dia panggil PBL. PBL. Ada 3 rangkaian masalah, case, projek. Benda yang sama je, dia berasaskan kepada masalah. Asas benda ni daripada masalah. Daripada masalah, dia akan pergi kepada untuk jalankannya secara projek ataupun secara kes. Yang kedua, pembelajaran berpusatkan pelajar. Ini PAK 2021, PAK 21, dia berpusatkan kepada pelajar. Sebelum ni yang tradisional, dia berpusatkan kepada guru. Guru banyak main peranan. Kan? Zaman saya lah, awak semua muda-muda lagi kan. Zaman saya zaman saya dulu memang guru lah banyak main peranan kan. Kita sebagai pelajar duduk diam, dia belakang akan dengar je. Tapi sekarang kita ubah pelajar pula banyak main peranan. Yang pertama berkenaan dengan kolaboratif, kooperatif dan juga berasaskan pasukan. Okey, topik yang pertama saya pergi kepada yang pembelajaran berasaskan masalah tadi PBL. Hasil pembelajaran menerangkan konsep metodologi PBL dalam proses pengajaran dan pembelajaran, menjalankan sesi PBL dengan yakin. Dengan yakin. Yakin tu penting al-yakin la yuzalu bisyak. Itu kaedah fiqh kan. Yakin tak boleh nak ubah dengan syak. Kita yakin ni kaedah yang kita ajar ni budak faham ni. Dia tak akan datang. Benda-benda yang ragu-ragu tu dia tidak akan timbul. Untuk belajar usul fiqh kita akan belajar nanti. Kalau berminat kita buat kelas. Okey. Seterusnya, menjalankan kursus asas PBL untuk menarik taraf kaki tangan. Okey, seterusnya. Pengenalan proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa mengalami perubahan. Kita pun sedia maklum kan. Sekejap kebat lah, sekejap inilah dalam arus pendidikan. Itu kita tak nafilah. Disebabkan oleh nak cari keseronokan kepada pelajar. Kan? Banyak kaedah-kaedah. Tugas sebagai seorang pensyarah adalah bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu semata-mata. Macam yang sebelum ni ada hubung kait, ada dia punya kesinambungan daripada taklimat saya sebelum ni lah. Okey, dia tugas sebagai pensyarah ni melahirkan pelajar yang holistik, berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran. Bila sebut keperluan pasaran, tentu kita tengok kepada keperluan industri. Peluang untuk dia keluar bekerja nanti. Dia ada hubung kait Okey, inilah pedagogi abad ke-21 yang mana dia merangkumi
mengajar dan membentuk kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT, menggalakkan kolaboratif, teknologi, komunikasi kemahiran berpasukan, teknologi sebagai pengupaya alat kolaboratif. Okey, saya rasa yang ni saya tak payah baca lah kan. Awak semua boleh baca juga pun kan. Tapi semua dah faham lah konsep pedagogi ni. Faham tak? Okey, kenapa diam? Tak semangat ke apa? Kan? Jangan pula saya syok sendiri di sini kan. Saya nak kalau kelas kita ni biar ada apa panggil tu? Respon lah. Boleh? Ada dua hala. Okey. Bukan nak mengajar, tapi kita nak berkongsi. Betul tak kan? Nanti saya tahu awak faham ke tidak apa saya nak sampaikan. Saya pun, dia orang faham kot diam-diam ni semua kan. Okey. Seterusnya, dalam konteks IPT, kita bukan syarikat pengangkutan ke apa kan. Bila sebut IPT, maksudnya pendidikan itu dititik beratkan. Betul ke tidak? Jadi bahagian akademik penting. Okey, kaedah pengajaran yang lazimnya digunakan oleh pensyarah di IPT berbentuk kuliah, syarahan, kan, tutorial. Ini kita semua sedia maklum lah, kan. Ini yang kita cara kaedah penyampaian kita. Okey, PBL. PBL dia cakap diperkenalkan dalam bidang perubatan. Asal PBL. Kalau orang sebut PBL ni asal daripada mana Dia punya konsep tu daripada perubatan. Tapi ditambah baik, dibawa masuk dalam arus pendidikan. Okey. Masalah ini akan membawa pelajar kepada pengetahuan dan idea baru. Bila ada sesuatu masalah, maka perlu diselesaikan. Bila perlu diselesaikan, maka ada jawapan, ada hasil daripada pembelajaran. Itu PBL. P depan tu, nanti saya huraikan apa P depan tu Okey, kaedah PBL adalah suatu pendekatan pedagogi yang merangsang kemahiran abad ke-21 murid. Chen dan Lin 2019, kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah PBL dapat meningkatkan tahap pemahaman. Dia cakap, Chen dan Lin ni dia buat kajian tau. Dia buat kajian, dia cakap dengan menggunakan PBL dapat meningkatkan pemahaman murid. Maksudnya murid lebih faham dengan menggunakan kaedah PBL. Untuk menjalankan kaedah PBL macam mana? Tunggu Okey, yang kedua, Bennett et al. 2022, kaedah PBL berupaya membina pemikiran yang kritis, kreatif, sistematik dan logik. Ini kajian dia buat lah. Okey. Kalau kita nak kajian kita, nanti kita buat kajian berkenaan dengan PBL. Adalah nama kita situ. Boleh? Nanti kita keluarkan fakta baru. Okey, ini pun samalah berkenaan dengan PBL. Dia cakap dapat kaedah PBL mempunyai pencapaian akademik yang lebih tinggi, lebih kurang yang tadi. Maka dua sudah kan pendapat yang kita jumpa. Seterusnya, kepentingan PBL. Pelaksanaan PBL dalam proses pendidikan adalah untuk mempraktikkan pelajar dalam menghadapi segala cabaran global. Okey. Yang ni pula cakap Hadianti menekankan kaedah PBL merangkumi kritikal, penyelesaian masalah, proses inquiry dan kerja berpasukan. Ini kita kira maklumat pertama lah, maklumat awal berkenaan PBL. Ini proses pembelajaran inquiry. Okey, PBL ni bukan perkara baru lah. Bukan kita cakap PBL. Tak, PBL ni lama dah pun. Cuma diperkenalkan dan juga dibuat penambahbaikan. Okey, PBL bermula daripada Socrates lagi pun. Lama dah kan. Berkenaan dengan masalah-masalah yang perlu diselesaikan kan. Okey, kenapa dia melibatkan permasalahan? Sebab dalam subjek kita, memang kita akan mengajar. Di akhir pengajaran kita ada ujian. Betul tak? Ada ujian, ada masalah yang kita akan bagi pada pelajar kita. Itu PBL penting tu di situ. Okey, definisi. Project based learning PBL adalah kaedah pembelajaran yang membolehkan pelajar mengkaji sesuatu topik yang diberi untuk menghasilkan produk pada akhir pembelajaran. Pelajar mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi menghasilkan produk. Ini PBL. Ini projek
Okey, PBL ada dua. P depan tu, yang pertama problem. P yang kedua project. P juga, ada dua P kan? PBL, Problem Based Learning dengan Project Based Learning. Okay, ada dua. Apa beza dia? Beza dia, buat pergi dah. Okey, beza dia, Problem Based Learning, P problem depan tu, merupakan salah satu kaedah pembelajaran aktif yang berasaskan teori konstruktivisme sosial. PBL merupakan pembelajaran yang bermula dengan masalah dan pelajar membina idea baru menggunakan bahan sokongan. Okey, dia bina sesuatu dengan masalah dan dia akan cari solusi. Itu problem. Okey, PBL. Yang kedua, project based learning atau pembelajaran berasaskan projek. Merupakan model pembelajaran yang menggunakan projek kegiatan sebagai media. Okey, yang kalau nak sebut problem based learning ni, dia lebih kepada akademik, bahagian akademik yang kita punya dia kan dalam pendidikan ada dua kan, satu akademik, satu lagi kemahiran kan, betul tak? Satu akademik ni problem based learning lah biasa kita guna. Kalau bahagian kemahiran kita guna project based learning. Boleh? Okey, kalau sebut kemahiran tu macam otomotif, macam kimpalan, macam elektrik, itu bahagian kemahiran. Kemahiran dia banyak menggunakan project based learning lah, sebab dia akan bagi satu projek, dia akan siapkan dalam masa yang lama sikit lah. Kalau problem based learning dia sekejap je, macam kita bagi ujian, bagi tugasan, boleh selesaikan masalah. Okey. Okey, teori konstruktivisme tadi. Apa teori konstruktivisme ni? Iaitu salah satu teori yang menekankan bahawa pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. Kitalah kan, kitalah yang berfikir. Jadi, kita bina pengetahuan dengan cara berfikir. Itu konstruktivisme. Boleh faham? Okey kan? Okey. Okey, fokus pembelajaran baik problem based learning maupun project based learning, keduanya merupakan model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata. Bila sebut permasalahan nyata tu, masalah yang boleh diselesaikan lah, bukan masalah yang tak boleh selesai. Jangan pula kita tanya student pasal dalam kubur, apa soalan muka nakir kan. Selepas kita meninggal, apa kita perlu buat ke mana. Boleh sekadar untuk pengetahuan sahaja, tak boleh untuk kita menyelesaikan macam nasib kita di kemudian hari, kita masuk syurga ke masuk neraka kita tak boleh kan. Jadi ini kita mengkaji berkenaan dengan masalah yang nyata sahaja, yang boleh diselesaikan, itu maksud dia. Jangan kita bagi student soalan-soalan yang susah sangat kan, yang diorang tak dapat nak cari jawapan. Tak dapat cari jawapan, kita marah, tak kenalah kan. Kita bagi soalan yang memang ada jawapan yang diorang boleh bongkar, cari permasalahan tersebut. Okey, namun bezanya model pembelajaran problem based learning berfokus pada memperoleh pengetahuan baru dengan hasil pembelajaran berupa tulisan. Okey, sedangkan project based learning berfokus pada produk akhir sebagai solusi masalah. Itu beza dia. Okey. Aktiviti. Okey, kalau ada soalan tak ada masalah, tanya terus supaya awak tak mengantuk kan. Biasalah mendengar ni kan dia boring. Kan? Ataupun doktor, saya nak cakap dulu kejap. Kita tukar slot. Saya okey. Kita bertukar-tukar pandangan kan. Saya tak ada masalah. Boleh? Okey. Aktiviti, macam mana aktiviti PBL? Penyiasatan dan menarik. Kita kena siasat. Nak cari masalah kena siasat kan, kena buat kajian, lepas tu kena menarik lah. Jangan kita cakap benda yang kita nak kaji, benda yang kita nak buat, sesuatu benda yang tak menarik perhatian. Macam kita buat tesis kan, kalau kita buat tesis macam sudah juga, kita bagi tugasan dengan dia benda yang menarik lah sikit kan, yang boleh menarik. Oh, aku nak kaji benda ni, aku tahu apa solusi dia. Itu okey. Pelajar membuat penyiasatan pelbagai segi dalam jangka masa yang panjang. Jangan bagi tempoh 2 hari je buat assignment kan. Kesian student. Kita dah kejar masa, kita last minute kan. Aku tak buat lagi lah tugasan sem ni. Last kali bagi masa dengan student 2 jam. Ataupun 2 hari. Sian lah kan. Bagi tempoh yang betul-betul cukup untuk pelajar buat
tugasan. Boleh? Pelajar menghadapi halangan, mencari sumber dan menyelesaikan masalah. Disebabkan kekangan inilah kita bagi tempoh untuk dia. Pelajar membuat perkaitan mereka sendiri antara idea dan memperoleh kemahiran baru. Pelajar menggunakan alatan tulen. Pelajar mendapat maklum balas daripada sumber pakar dan penilaian yang realistik. Okey. Keputusan. Apa keputusan selepas pelajar buat selesaikan masalah tadi? Dia akan dapat hasil kajian yang sebenar. Ini penting kan. Bila dia betul-betul buat kajian, akan dapat hasil yang sebenar. Ini tak timbullah isu plagiat kan. Isu main plagiat daripada jurnal orang lain, daripada kajian orang lain, tak timbul isu sebab dia kaji sendiri. Kita yang pantau. Okey. Membina pelajar menjana produk intelek yang kompleks untuk menunjukkan pembelajaran. Okey. Pelajar mengambil bahagian dalam penilaian. Sebab penilaian pemakaran dia tu dia main peranan. Kan? Dia buat baik, kita bagi markah tinggi. Dia buat ala kadar, maka rendah lah. Itu. Dia terlibat sekali dalam penilaian. Pelajar dipertanggungjawab untuk kecekapan. Okay, pelajar mempamerkan pertumbuhan dalam kecekapan dunia sebenar. Okey, peranan masalah. Apa peranan masalah yang kita nak bagi dia tu? Masalah sebagai cabaran dan motivasi awal. Masalah maksudnya sesuatu tugasan yang kita nak bagi pelajar. Bukan kita bagi dia masalah besar yang perlu dipikir. Tak. Masalah subjek yang kita nak ajar tu. Boleh faham? Kalau berkenaan dengan sesuatu topik, kajian berkenaan dengan benda ni, ini je lah yang dia kaji. Okay. Yang kedua, rayuan kepada keinginan manusia untuk penyelesaian. Kita ada naluri untuk selesaikan sesuatu masalah kan. Galakkan penakkulan logik. Penakkulan ni maksudnya kita penakkulan macam bukan penakkulan data. Penakkulan ni sesuatu yang kita nak selongkar. Sesuatu yang kita nak selesaikan. Itu penakkulan. Okey. Meningkatkan kemahiran analisis. Di samping dia buat kajian, dia mesti analisis. Kan? Kalau sebut analisis ni, dalam kaedah penyelidikan, dia ada dua. Satu kuantitatif, satu kualitatif. Kan? Kuantitatif, yang ini kita nak analisis sesuatu kajian pelajar tu, dia kena mahir berkenaan dengan analisis lah. Kan? Kualitatif yang ada dia pergi temu buat, dia observation document kan. Kalau kuantitatif dia buat soal selidik, itu menimbulkan kemahiran kepada pelajar. Boleh? Menyediakan keperluan dan dalam konteks pembelajaran. Okey, peranan guru. PBL walaupun dia berpusatkan kepada pelajar, tapi guru tak boleh lepas tangan, kan? Apa peranan kita? Guru sebagai jurulatih, pantau. Walaupun kita kata kau pergi buat tugasan ini, sampai masa dia 2 bulan daripada sekarang ni hantar, tak hantar siap tolak markah, tak boleh. Kita sebagai tenaga pengajar perlu jadi jurulatih. Bila sebut jurulatih tu banyaklah peranan kan. Pantau, tegur, bagi tunjuk ajar kan. Itu tugas kita sebagai guru. Yang kedua, menggalakkan pelajar berfikir. Kita bagi idea dengan dia, dia cari maklumat tu. Okey. Memantau pembelajaran, menyelidik, mencabar pemikiran pelajar. Jangan terlalu senang pula kan. Ni buku, pagi buku, kau kasih keluarkan apa isi penting, itu tak mencabar sangat. Boleh cari isi penting, kaitkan dengan isu semasa. Itu mencabar sikit lah kan. Okey, memastikan pelajar terlibat dalam grup. Nanti kita akan belajar kolaboratif, kooperatif, itu melibatkan grup. Okey, kalau grup, kita pastikan semua pelajar kita tu terlibat. Jangan pula kita lepas tangan, ada yang buat kerja, ada yang tak buat kerja, tak boleh lah, kita pantau. Tak boleh lagi, dalam satu grup tu ada yang curi tulang lah kan. Kita kena pantau, kita kena ambil tahu. Okey ke kumpulan kamu? Semua buat kerja, kita tanya dia. Dia akan bongkar tu, percayalah kan. Dia tak peduli tahu dalam kelas pun, dia PM kita. Dia ni tak buat kerja lah ni doktor, susah lah. Kan? Itu penting kita libatkan semua pelajar dan kita ambil tahu. Jangan lepas gitu, ya kita banyak kerja, banyak beban kan sebelum ni. Tapi ini pun salah satu beban kita. Amanah kita yang perlu kita pikul. Betul tak kan? Bila sebut amanah, tak buat, fahamlah sendiri kan. Iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa,
wa idza tumina khana. Hadis tu. Kan. Kalau tak jalankan amanah, kita dah jadi khianat. Khianat kepada siapa? Khianat kepada pelajar kita, khianat kepada amanah ibu dan ayah budak ni. Ibu dan ayah pelajar hantar dia orang datang sini belajar dengan kita tak jalankan tanggungjawab, kita berdosa. Jadi kita pantau. Jangan biarkan pelajar kita hanyut, pelajar kita tak buat kerja kita. Last sekali bila dekat-dekat exam, maka dia kosong. Okay, Rima, kesianlah kan. Tolong kita sama-sama tolong. Walaupun kita geram kadang-kadang tu kan. Sampai saya yakinlah, memang yakin betul-betul kalau di IPTS, mana-mana IPTS lah, kita yang banyak main peranan kan. Call student kita, bila kau nak hantar dia assignment ni kan, minggu ni last ni, konon lah minggu ni last, minggu depan minggu ni last ni, berminggu-minggu last kan. Macam mana pelajar kita ni terlampau manja, itu boleh cakap lah. Tapi disebabkan oleh kita pikul amanah yang berat daripada mak ayah dia, kita laksanakanlah. Walaupun kita cakap ini bukan kerja aku dan ni menagih sampai ke rumah ni kan. Tapi disebabkan oleh amanah, kita tolong sama-sama pelajar kita, boleh? Okay. Memantau, melaraskan tahap cabaran, menguruskan dinamik kumpulan. Menguruskan dinamik kumpulan tu, nak bentuk kumpulan tu, kita tengok dululah. Ini 20 orang satu kumpulan, ini 5 orang. Adil ke tak adil? Tak adil. Kita kasih, okey, kita bercakap baik-baik, kita pecahkan sama rata, boleh? Kan? Ini 5, ini 5, ini 5, baru adil kan? Okey. Itu peranan guru Peranan pelajar, apa peranan pelajar? Nampak tadi guru yang banyak je kan? Kata berpusat pada pelajar. Betul, berpusat pada pelajar yang buat. Jadi kita main peranan juga belakang tabir kan? Okey, peranan pelajar sebagai penyelesai masalah yang aktif. Berat tu kan? Berat walaupun nampak tak banyak peranan, tapi dia yang akan selesaikan masalah dia. Kan? Okey. Yang kedua, penyertaan aktif daripada pelajar. Yang ketiga, membina makna dan pengetahuan. Itu penting. Bila sebut ilmu, memang pengetahuan lah. Okey. Keputusan dibentangkan dan dibincangkan dalam sesi berikutnya. Pelajar kemudian mengaplikasikan hasil pembelajaran kendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap tugasan yang kita bagi student, kita minta dia bentang. Kan? Dia sebenarnya kan, bila bentang, ilmu tu macam cepat masuk. Betul tak kan? Bila kita minta pelajar bentang, ilmu yang dia dapat tu cepat melekat. Dan kita pun dapat tahu, dapat berkongsi. Kalau dia buat tugasan, dia hantar dengan kita, letak tepi dinding, bagi markah, ilmu tu tak berkembang lah. Bila bentang, dia akan sharing maklumat dia. Pelajar lain akan dapat input yang sama. Dalam konteks begitulah. Kita punya silibus pun ada pembentangan kan. 6 lah. Okey, ada 12 tip 12 tip untuk untuk menjadikan sesebuah group discussion tu berjaya lah. Okey, yang pertama, kekalkan peraturan dasar. Peraturan yang kita keluarkan tu tak berubah. Kekalkan. Dalam kita bagi tugasan, pelajar pun akan ambil sesuatu tu dan ia akan pegang dasar tersebut. Apa yang perlu dibuat, tajuk ni. Selepas tu apa? Pergi lapangan. Selepas tu apa? Bentang. Dasar tu tak berubah. Okey. Yang kedua, ketahui peranan masing-masing lah. Apa peranan kita? Kan kita buat grup, kita akan bagi pelajar ni, ini ketua. Kan? Ini setiausaha, ini ketua bahagian ni, ini ketua bahagian ni. Jadi, bila dia tahu peranan masing-masing, dia akan laksanakan tugas tersebut dengan baik. Kekalkan dinamik kumpulan. Tip yang keempat, tanya soalan memperkasa. Kita kena sentiasa bertanya. Apa tugasan yang kita nak buat, mesti ada persoalan-persoalan yang timbul. Okey, seterusnya, jadilah pelajar yang bertujuan atau ada matlamat. Okey. Yang keenam, tanpa maklum balas, usaha tidak akan berhasil. Itu perlu kita bentang, kita pamerkan, kita punya dapatan dan ada soal jawab, barulah kajian tu mantap ataupun mantul. Kan? Okey, yang ketujuh, pantau kemajuan anda sendiri. Pantau. Pelajar tu lah, pelajar pantau. Aku ni setakat mana dia buat ke tidak ni assignment ni, nanti hanyut kan. Dekat-dekat nak hantar, barulah tak tidur malam. Tak boleh lah kan. Bagi tahu pelajar, sekarang ni buat awal awak punya tugasan.
kan? Jangan buat last minute. Kita kena sentiasa ingat. Itulah pelajar. Dia lupa. Alah, banyak sangat lah doktor, banyak sangat lah ustazah, banyak sangat lah miss kan. Banyak, semua subjek ada tugasan. Betul, kau belajar kan? Kau tak nak belajar, kau berhenti. Ya kan? Tak cakap begitu, kan mati kita cakap begitu Okey. Yang ke-8, berusaha untuk menjadi pasukan yang menang. Okey. Oh, banyak tip ni. Yang ke-9, jadi seorang pemikir kritikal. Okey. Yang ke-10, tahu peranan tutor anda. Kejap Ada. Maaf iklan. Sakit tekak. Maaf Okey. Tip yang ke-10, tahu peranan tutor anda. Tip yang ke-11, beralih kepada sikap menang. Kita kena berlumba-lumba untuk menang. Beritahu pelajar, kan? Berlumba-lumba maksudnya buat yang terbaik lah. Buat yang terbaik. Kalau kita dapat dana sikit, kita beritahu pelajar, kumpulan yang terbaik dapat hadiah. Gitu. Baru semangat sikit dia orang buat kerja, kan? Tip yang terakhir adalah jadi pelajar kolaboratif. Kolaboratif ni, istilah kolaboratif ni adalah ta'awun, bekerjasama. Tanamkan dalam sikap pelajar, bekerjasama. Nanti kita akan masuk dalam bab kolaboratif. Ni atribut unik. Pembelajaran berasaskan masalah. Okey. Apa ciri-ciri? Atribut ni ciri-ciri lah. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri yang pertama, bermula dengan masalah untuk diselesaikan atau dipelajari oleh pelajar. Yang kedua, masalah boleh dirangka dalam senario atau format kajian kes. Yang ketiga, masalah agak sama-sama untuk mencerminkan kerumitan kehidupan sebenar. Yang dia tak yakin, itu ke ni masalah aku perlu kaji ke tidak? Gitu kan. Okey, kita kaji. Yang keempat, menggunakan model inquiry. Yang kelima, pelajar membentangkan kesimpulan proses penyelesaian. Yang keenam, masalah yang ditakrifkan ialah daya penggerak. Okey. Ini ciri-ciri bagi pembelajaran berasaskan projek. Bermula dengan produk akhir atau artifak dalam fikiran. Penghasilan artifak biasanya menimbulkan satu atau lebih masalah untuk diselesaikan. Menggunakan model pengeluaran dan mencerminkan aktiviti. Okey, yang ini berasaskan kepada kemahiran lah. Dia akan keluarkan satu produk di hujungnya. Satu benda baru. Okey. Perkongsian. Ini bila kita gabungkan antara projek dengan problem tadi, dia pertama libatkan pelajar dalam tugasan sebenar. Okey. Projek atau masalah terbuka mempunyai lebih daripada satu pendekatan ataupun jawapan. Okey. Yang ketiga, projek atau masalah yang bertujuan untuk mensimulasikan situasi profesional. Okey. Berpusatkan pelajar difasilitasi oleh guru. Guru sebagai fasilitator lah. Pelajar bekerja dalam kumpulan untuk jangka masa yang panjang. Yang ini kesimpulan lah. Kesimpulan pada apa huraian tadi kita simpulkan. Ini ciri-ciri yang perlu ada dalam PBL. Okey, ini dia punya kesimpulan lah. Okey, yang ini. Dah banyak cerita pasal PBL, PJ, PBL. PJ ni projek lah. J tu projek. Okey, PBL tugasan adalah realistik tetapi agak kecil. Tugasan kita bagi kecil je. Taklah kita nak suruh dia buat satu enjin ke apa kan. Dia buat satu benda yang kecil sahaja. Okey, yang kedua, berorientasi projek. Yang ketiga, hasil utamanya ilmu. Yang keempat, masa lebih singkat. Okey, PJ PBL. Okey. Tolonglah baca pula apa PJ PBL yang pertama tu apa kita supaya kita ada apa panggil tu, dua hala. Apa yang pertama? Gitu kan. Baru segar mata terus Tadi mengantuk layu je kan. Awak okey lah. Kalau dalam kelas sampai 360 darjah tidur, siu sekali pusing kan. Tapi awak tidak lah, cuma mengantuk je, lali gitu je kan. Itu biasa, lumrah dalam program ilmu ni. Dia mengantuk kan. Cuba pergi movie, mengantuk tak?
sihat je mata kan. Masuk je masjid ke, program ilmu ke, mulalah Assalamualaikum, penceramah kata, kita pun kan disokong oleh okey. Yang kedua, berorientasi proses dan produk. Yang ketiga, hasilnya adalah pengetahuan dan kemahiran, masa lebihlah lama. Itu projek. Okey. Alhamdulillah rumusan dah kan. Kan. Okey, tapi ada satu slide lagi dia bimbang. Okey, penerapan project based learning adalah sesuai pada waktu di era remote learning. Guna IT dah sekarang ni kan. Sesuai tak? Sesuai lah kan. Kita di rumah pun kita nak buat projek ni bagi arahan begitu je kan. Banyak digital bah sekarang kan. Tarik sen. Siapa pelajar pun bingung. Apalah pasal aku suruh buat ni kan. Okey. Seterusnya, thank you lah. Thank you untuk ini kejap. Kan? Dua tajuk saya kena nak tahu, tak tidur malam saya buat ni slide ni. Tak lagu raja. Okey. Sekejap Okey. Khusus asas pengajaran kita yang kedua. Okey. Saya suka berkongsi maklumat. Kalau saya ada info-info, saya suka sangat. Kalau kena panggil kan, sukanya, gitu. Kan? Sebab apa-apa yang kita ada info, kita kongsi. Kan? Taklah saya berdiri depan ni, saya hebat tak? Saya macam awak semua juga. Kan? Cuma saya ni mungkin lama sikit dalam pendidikan, kita kongsi. Kan? Pasal apa panggil, kalau ilmu tu awak lebih banyak daripada saya lagi, kan. Cuma saya lebih lama sikit, dah tua kan, biasa lah. Okay, topik kita yang kedua, pembelajaran berpusatkan pelajar. Masih lagi kita ni, alaf PAK 21 ni dia memang berpusatkan kepada pelajar. Okay. Yang pertama, kolaboratif, kooperatif dan berasaskan pasukan. Secara umum, ini yang tadilah, dia dalam pendidikan dia ada dua, berpusatkan kepada guru, berpusatkan kepada pelajar. Yalah, pendidikan tak lagi pada guru dengan pelajar kan. Ada tak libatkan ni sini kan. Dia melibatkan pelajar dengan guru. Okey. Pelajar akan lebih bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh dalam menguasai pelajaran mereka. Tak nafi, ramai di kalangan pelajar kita ni yang memang betul nak belajar. Kan? Yang betul nak cari ilmu. Kita bantulah. Sekadar yang kita boleh bantu, kita tolong. Kan? Dan ada juga yang tak mau belajar, mak ayah yang suruh. Jadi peranan pensyarah lah tu untuk menarik minat dia supaya dia rasa macam bestnya belajar. Bestnya masuk Unimed. Kan? Peranan kita sebagai pendidik. Jangan pula masuk Unimed, dah lah mak ayah suruh paksa. Masuk di Unimed kena marah dengan cikgu lagi. Kan pensyarah marah-marah, berhentilah aku, dia kata. Rugi bagi seorang pelajar bila berhenti, rugilah. Satu kerugian pada anak bangsa kita. Kan kita bantu. Bila dia masuk sini, dia kata, kenapa kamu lemah sangat ni kan? Kalau dia cakap, saya tak minat lah, mak ayah saya suruh. Jadi kita tolong dia, kita bagi motivasi. Mak ayah awak suruh tu bersebab kan, nak suruh awak jadi orang yang berjaya dunia akhirat. Kan, supaya awak senang depan hari, bukan dia yang senang, awak yang senang kan. Cuba fikir, sekarang ni diploma tak apa nak laku dah di luar. Apatah lagi PhD. Berlambak yang ada PhD tak dapat kerja, percayalah kan. Tapi bergantung pada rezeki masing-masing lah kan. Okay. Guru dalam hal ini, pensyarah hanya peranan sebagai mentor ataupun fasilitator. Okey, ini adalah cone of learning Yang mana ini adalah pengakalan data. Cara kita nak terima, nak simpan data. Okey, ini lebih jelas lagi sekejap. Kalau kita cuma lecture je, kan kita dengar orang lain ceramah, 5% je kita dapat simpan maklumat tu. 5% je. Dengar, kadang-kadang kita hanyut. Kan? Sama juga student kan, dengar je cakap, dia macam awak sekarang lah.
Dengar, cakap itu saya nak biar ada apa panggil dua hala, kan? Bila ada dua hala, dia akan masuk bab lain lah, dia tak masuk pada lecture je, kan? Yang kedua, reading. Bila kita membaca je, dia cuma 10% je melekat dalam pemikiran kita. Audio visual 20%, tinggi sikit. Bila kita tengok. Okay. Demonstrasi ni 30%. Demonstrasi ni kita apa panggil tu, kita buat satu pembentangan, demonstrasi kata tunjuk, dia melekat sikit lah 30%. Group discussion ni buat group 50%. Kita suruh student buat group tu 50% dia melekat. Dia macam bila berbincang ada masalah, ini cakap ini, ini cakap ini, ini cakap ini. Masing-masing bagi idea, bagi pandangan, dia akan melekat sikit dalam 50%. Maksudnya dah separuh dah, kan? Okey, practice 75%. Jawab soalan-soalan dalam buku. 75%. Seterusnya teaching others. Teaching others ni maksudnya kita mengajar pada orang lain 90%. Tinggi. Bila kita bagi taklimat, bagi penerangan, buat pembentangan, dia melekat 90%. Itu dalam kelas pentingnya kita minta student bentang di depan. Kan? Okey, kita open dulu. Siapa nak bentang? Ada yang berani angkat tangan, kan? Saya. Tapi satu je kelemahan kita, bukan nak cakap lah, saya orang Malaysia juga kan. Kelemahan kita, rakyat Malaysia ni kita takut, kan? Rasa tak yakin, rasa kalau aku bentang nanti salah, orang ketawa. Itu benda tu melekat. Cuba kita ubah mindset. Kita cakap, apa salah kita berkongsi? Kan? Kita berkongsi, kita beritahu student kita, okey, siapa nak bentang? Silakan, saya mengalu-alukan yang bentang. Bila dia sudah bentang, tepuk tangan lah, bagi dia semangat, bagi penghargaan, okey? Untuk menaikkan semangat dia untuk berdiri depan, untuk membentang, kan? Tapi pengalaman saya lah, masa saya di Mesir dulu, pelajar dia rajin, pelajar dia yang tak takut. Memang berani. Persyaratannya angkat tangan terus. Salah pun jawapan, tapi berani tu penting. Kan, kita bagi peluang. Siapa nak, okey, sila bentang. Kalau Arab memang dia beranilah. Bagi buka, angkat tangan. Bila pesyarah suruh, okey, apa jawapan? Dia tengok kawan sebelah. Okay. Aku ingat tahu pun dia tak tahu, kan? Kalau begitu aku angkat tangan jugalah. Okey, itu pentingnya teaching others. Kita mengajar pada orang lain. Kita buat pembentangan, tunjukkan apa yang kita ada untuk dikongsi bersama. Ini penerangan dia lah. Okey. Ni kita pergi kepada kolaboratif. Sebut pada kolaboratif, cuba tengok tangan-tangan tu, ada merah, ada hitam, selasili, kan? Maksudnya itu saling bekerjasama. Itu kolaboratif. Kita saling sepakat. Tolong menolong, bantu membantu. Okey. Pengertian kolaboratif. Pelopor bagi strategi pembelajaran kolaboratif Johnson et al. 1991 telah menyatakan bahawa pembelajaran kolaboratif merujuk kepada suatu kaedah pengajaran di mana para pelajar dari pelbagai tahap prestasi pembelajaran bekerjasama dalam satu kumpulan kecil. Okey. Kenapa sebut kumpulan kecil? Sebab kalau kita buat kumpulan besar-besar, kita tak dapat nak pantau. Kan? Kalau kumpulan kecil, kita boleh pantau. Betul tak? Kan? Kita boleh ambil tahu. Ini macam mana kumpulan awak? Okey. Supaya tak terlepas pandang, ada yang tak buat kerja. Bila kumpulan besar, tak apalah, dia tu dah buat semua tu. Ini pun dia dah buat dah ni. Kan? Jadi ada yang skip lah di situ, kan? Bila buat kumpulan kecil, nak tak nak, dia main peranan. Kau buat pengenalan, kau cari fakta, kau buat huraian, kau buat penutup, kau bentang. Gitu, kan? Itu pentingnya kumpulan kecil-kecil. Okey. Proses pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu cabang pembelajaran yang menggalakkan pembelajaran secara bekerjasama dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru lah, oleh pensyarah. Ciri-ciri dia, yang pertama, saling bergantungan yang positif. Saling bergantung yang positif. Saling perlu memerlukan, itu maksud bergantung.
perlu memerlukan. Dia buat bab 2 kalau tesis dah. Kalau tesis tak ada ke pakak kan. Tapi assignment lah. Dia buat bab 2, tak siap bab 2, tak boleh hantar. Jadi saling bergantung lah. Nak tak nak dia kena main peranan juga. Boleh? Tanggungjawab individu kena ada juga. Setiap individu ada tanggungjawab. Kau buat ni, tu tanggungjawab dia lah tu. Menggalakkan interaksi face to face, bertemu muka. Tengok mata ke mata lain sikit kan. Buat grup lah, buat grup bincang. Okey. Mengamalkan kemahiran kerjasama yang bersesuaian, pemprosesan kumpulan. Okey, buat bentuk kumpulan lah ni ya. Kolaboratif guru dengan murid. Okey, dan murid dengan murid. Kolaboratif dengan ICT. Berbelik dah. Okey, pembelajaran kolaboratif. Baru tak belik sebut satu. Kolaboratif. Okey, dia ada 3 ada 3. Yang pertama kolaboratif antara guru dengan murid. Kerjasama. Kerjasama guru dengan murid. Yang kedua kerjasama murid dengan murid. Yang ketiga kolaboratif melalui ICT. Ada 3 bentuk kolaboratif. Kalau guru dengan murid berkongsi pendapat. Cuma cikgu ni dia kongsi je pendapat, dia tak buat. Tak kata cikgu buat 1, yang lain buat 2, tak boleh kan. Cikgu, guru, pensyarah ni dia cuma bagi pendapat. Awak buat ni, awak pergi sini, awak buat ni. Okey. Lepas tu menentukan aktiviti pelajar. Itu kita yang tentukan lah. Lepas tu membuat keputusan bersama. Bila dah ada dapatan, pelajar pun bagi tahu cikgu, cikgu pun bagi tahu okey ni boleh, dia boleh terima pakai. Gitu. Lepas tu kolaboratif murid dengan murid. Yang pertama bantu membantu, yang kedua belajar bersama-sama, yang seterusnya adalah kolaboratif melalui ICT, melalui perbincangan, perkongsian maklumat dengan bantuan pakar. Sekarang ni memang tak nafi, dalam ICT banyak kan, banyak ilmu kan. Tekan je, Google je, keluar terus apa yang kita nak. Semalam dengan Cik Izzat kan, dia apa dia ajar pasal AI kan, dah belajar lah Itu menyenangkan tu, ilmu juga tu kan. Okay, itu kalau lebih-lebih lagi kita buat tesis ni, kita nak yang digital. Banyak kan, yang kita kata kita nak pergi library susah kadang-kadang kan, kekangan masa. Tak, itu kita pentingnya yang ICT Okey, teamwork lah. Bila sebut kolaboratif ni, teamwork lah. Bekerja bersama-sama macam budak dalam gambar tu, angkat pensel ramai-ramai. Baru dapat menulis kan. Okey. Kalau sebut kolaboratif ni, saya suka tengok yang semut tu. Kau kan? Yang semut. Dia bawa gula tu, dia pindah sampai ke tempat dia. Itu kolaboratif lah tu. Dia semut ni dia praktik dah. Pembelajaran kolaboratif. Dia awal daripada kita, dia tak masuk kelas pun, tapi dia dah praktikkan kolaboratif tu. Dia saling tolong menolong dalam satu grup kan. Dia bawa gula tu, kalau nak ikut logik akal kita, tak akan sampai gula tu ke tempat tu. Gula besar, semut kecil, tapi dia guna akal. Baik kita buat kolaboratif, dia kata. Kan. Jadi dia buat kolaboratif, daripada sini bawa ke sini sampai di sarang dia tu makan sama-sama. Itu matlamat dia. Dah sampai makan. Sama juga dengan pelajar kita, buat sama-sama, penghujungnya tu hantar tugasan. Hantar sama-sama kan. Okey. Pembelajaran kooperatif adalah satu strategi pengajaran di mana pelajar-pelajar saling membantu di antara satu sama lain dalam kumpulan kecil. Okey. Di mana mereka ni berkongsi idea, bantu-bantu masalah-masalah, memastikan semua ahli kumpulan menguasai isi pelajaran. Okey. Guru boleh menguji dan memberi grade kepada pelajar, sama ada grade secara individu ataupun grade secara kumpulan. Bergantung kepada kita lah nak bagi grade macam mana untuk pelajar kita. Kalau kita nak bagi kumpulan lah kita bagi. Kita pukul rata je semua. Tapi kalau kita cakap tak boleh pukul rata gini, ada tak buat kerja ni kan. Kita nilai secara individu. Okey, terpulang pada kita, dia tak jadi salah pun, tak berdosa pun kan. Dari bab ni lah, tak berdosa pun bagi markah sebab kita tengok kepada kerja yang dia buat. Okey.
kumpulan bagi kooperatif 4 hingga 6 orang ahli. Sebaik-baiknya lah. Jangan ramai sangat kan. Kalau terlalu ramai memang tak boleh, kita nak itulah, dia pun dah lepas tangan lah macam tadi. Semua kaedah pembelajaran kooperatif memerlukan pelajar bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan pembelajaran rakan-rakan sepasukan. Tak, ini di sini kooperatif ni dah mengajar pelajar supaya tidak pentingkan diri sendiri. Pentingkan kawan juga. Kau faham ke? Dia tolong ajar. Kau dah buat ke? Belum. Kita kena buat, kau kena buat. Mana yang kau tak start ni, aku tolong. Sebab dia akan hantar sekali. Betul tak kan? Jadi dia di samping kita nak menyiapkan tugasan, di sana kita bentuk saling tolong-menolong, bekerjasama, bantu-membantu di antara pelajar. Okey. Ciri-ciri, setiap anggota main peranan, terjadi hubungan interaksi antara pelajar. Ini ciri-ciri kooperatif. Yang ketiga, setiap anggota kumpulan bertanggungjawab atas cara belajarnya dan juga teman sekumpulannya. Ini saya cakap tadilah, dia tak boleh pentingkan diri sendiri, dia kena ambil tahu pasal kawan dia. Okey. Yang keempat, guru membantu mengembangkan keterampilan personal kumpulan. Yang kelima, guru hanya berinteraksi dengan kumpulan ketika diperlukan sahaja. Itu kooperatif. 5 fasa bagi pembelajaran kooperatif. Fasa yang pertama, keterlibatan. Okey, di sini guru set the stage untuk aktiviti yang disampaikan. Guru mula peranan dulu. Kita sebagai cikgu, kita yang mulakan dulu. Okey, fasa yang pertama, guru yang terlibat mereka awal. Yang kedua, fasa penerokaan. Pelajar mainkan peranan pada penerokaan awal, idea awal dan maklumat. Bila guru dah bentuk, pelajar pula yang main peranan. Fasa yang kedua. Fasa yang ketiga, transformasi. Di sini pelajar mengumpulkan semua pemikiran mereka tentang maklumat. Yang keempat, persembahan. Bila dah ada data, dah ada semua maklumat, pelajar akan sembahkan, akan bentangkan. Okey, ini fasa yang keempat. Fasa yang kelima, refleksi. Refleksi ni menganalisis apa yang telah mereka pelajari dan mengenal pasti kekuatan kelemahan dalam proses pembelajaran yang mereka lalui. Ada apa panggil tu, respon. Refleksi ni respon lah. Dia faham ke tak faham ke, itu ada di hujungnya nanti, ada dia punya refleksi. Okey, prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Ada berapa prinsip Siapa tahu Berapa prinsip? Ada berapa prinsip? 4. Oh kan, aku pandai. Ada 4 prinsip bagi pembelajaran kooperatif. Prinsip yang pertama, positive interdependence. Saling kebergantungan secara positif. Itu prinsip pembelajaran kooperatif. Saling perlu memerlukan. Okey, yang kedua, individual accountability. Walaupun setiap pelajar dikehendaki bekerjasama dalam suatu tugasan, ia adalah bertanggungjawab atas pencapaiannya sendiri. Penilaian boleh dibuat secara individu, kena ingat. Walaupun kita bagi tugasan, bagi masalah, tapi penilaian bergantung pada pensyarah. Nak nilai secara kumpulan ataupun secara individu. Jadi kita tak boleh lepas tangan lah. Okay, pelajar kena main peranan. Yang ketiga, group interaction, interaksi kumpulan. Pelajar-pelajar memajukan pembelajaran pelajar lain dengan membantu. Kita bantu. Kita minta pelajar yang faham, pelajar yang pandai, bantu pelajar yang lemah, yang memerlukan. Kita ajar dalam sesi pembelajaran kooperatif supaya dia tidak rasa terpinggir. Kan? Dia tak rasa dia ni macam hina sangat dalam kelas, kan aku tak faham. Sebab kita kena ingat, dalam kelas kita tak semua pelajar tu yang pick up. Kan, yang bila kita ajar terus masuk. Tak, ada yang lemah sikit, dia punya pemahaman, penakkulan, dia punya akal, ada yang lemah. Kita kena ingat, dalam ramai-ramai tu tak semuanya tak. Kita ajar faham, tak. Ada yang lambat sikit, dia loading sikit. Dia mencari nak masuk mana ni, tak masuk sini. Ada tu dia loading, tak dia keluar, tak masuk. Kan, ada tu cakap cucuk. Ada, kita cikgu tak tahu. Ini faham, ini tak faham, ini hanyut. Kan? Jadi itulah pentingnya
kooperatif, saling tolong menolong. Okey. Social skill, kemahiran sosial. Untuk menjadikan pembelajaran kooperatif berkesan, guru mesti mengajar kemahiran sosial kepada pelajar. Kemahiran tersebut merangkumi kepimpinan, membuat keputusan, membina kepercayaan, komunikasi dan pengurusan konflik. Kita kena ajar, latih dia. Buat grup, bincang, kan, bentang dan juga melatih dia untuk jadi pemimpin. Lantik ketua. Itu penting. Ini ketua kumpulan awak dan awak akan bentang. Boleh, dia cakap. Jadi itu secara tak langsung, dia dah ada ciri-ciri kepimpinan dalam satu-satu kumpulan. Dan bila dia keluar daripada Unimed, dia akan jadi satu pemimpin yang hebat di luar sana. Kelahiran mana? Unimed. Itu pentingnya bermula daripada pensyarah Unimed. Kan? Kita yang akan bentuk dia. Bila dia keluar dengan gahnya, dia bawa nama Unimed. Kita pun bangga, kembang, ya kan, jalan pun tak rapat, lantai kan. Jadi siapa tu pelajar Unimed, pelajar awak lah. Gitu kan. Okey. Kebaikan pendekatan pembelajaran kooperatif. Motivasi yang tinggi untuk berjaya. Pelajar dengan strategi pembelajaran yang lemah mendapat lebih peluang untuk melihat model pelajar lain. Dia tengok, tak boleh ni, aku kena rajin ni, tak boleh aku diam-diam ni, aku kena belajar ni. Dia ada motivasi. Dia ada satu sikap yang nak mencuba, yang nak maju ke depan. Kalau dulu, pembelajaran tradisional dulu, dia diam je lah. Sebab tidak ada tugasan kita bagi. Kau faham ke, tak faham ke? Tapi kita bukan nak menolak yang dulu. Yang dulu hebat, tapi ikut situasi semasa. Kan? Arab kata, syufi zuruf. Kan Ustaz? Syufi zuruf. Tengok keadaan. Zaman sekarang ni budak tak boleh duduk diam dah. Otak dia ligat. Kadang-kadang kalah kita. Kan? Ligat. Jadi bila dia ligat begini, kita bagi dia ligat lah juga. Kau bentang, kau cakap, kau ini. Jadi guru pun ringan sikit kerja kan. Dulu tak. Dulu cikgu yang berat. Bercakap, bagi penerangan sampai 2 jam di kelas. Kapur habis. Berkotak-kotak kapur habis bagi penerangan kan. Dulu. Tapi sekarang ni tak. Cakap sikit je. Okey, hari ni saya nak kamu selesaikan ni. Cari maklumat. Bagi tajuk. Pak, cari keluar. Okey, siapa kumpulan mana siap? Kami. Itu pentingnya. Sekarang ni kooperatif tu. Okey, boleh faham kan? Dalam bentuk kumpulan. Buat kerja. Pelajar yang buat kerja. Bukan cikgu dah. Yang ketiga, perhubungan interpersonal bertambah baik. Kan? Bila kita saling bekerjasama dalam satu kumpulan, pelajar tu pun dia jadi semakin rapat lah. Daripada tak kenal jadi kenal. Kan? Kalau boleh kita buat grup tu, kita tetapkanlah siapa-siapa nama pelajar tu. Kalau kita suruh dia buat grup, dia ambil kawan dia je. Kan? Yang ni ada satu tu terpinggir, tak ada kawan nak ambil. Kan? Memandangkan dia ni lambat sikit belajar. Dia belakang tak boleh. Bagus kita yang tetapkan. Ini ataupun ada kaedah kita nak buat nanti Okey. Bukan kita buat lah. Ahli-ahli daripada kumpulan berlainan dalam masyarakat dapat bekerjasama, berinteraksi dengan orang lain, menggalakkan seseorang menyusun semula. Okey, ini dia punya kelebihan tadilah Okey, beberapa kaedah pembelajaran kooperatif yang boleh digunakan dalam pembelajaran abad 21. Abad kita lah. Okey. Yang pertama, kaedah jigsaw. Kaedah ni dia cakap macam mana Kelas dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Dalam kelas kita, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Lepas tu kita tentukan kumpulan tersebut. 1, 2, 3, 4. Ini supaya tak boring sebenarnya kan. Supaya kita pelajar kita tak boring, belajar dalam suasana happy. Bila belajar dalam keadaan seronok, cepat je ilmu melekat. Kan? Kalau tak seronok, bila nak habis kelas ni kan? Balik-balik tengok jam, ya Allah tak bergerak jam ni pula dah kan? Tapi bila seronok, sekejap je 2 jam. Kan? Jadi kita banyak-banyak buat kaedah dalam mengajar. Okay, yang ini dia kata bagi dalam bentuk kumpulan. Setiap kumpulan letak nombor. Okay. Semua pelajar yang memegang nombor 1 bergerak ke sesi nombor 1. Okey, kita cakap, yang pegang nombor 1, sana tempat dia berkumpul. Nombor 2, sana tempat dia. Nombor 3, nombor 4, seterusnya lah. Okey, bila dalam grup, dah masuk grup, kita bagi soalan. Penyelesaian untuk dia buat.
Okey, dia berbincang, dapat maklumat, kita beritahu, sekarang kembali kepada grup kamu yang asal. Dia kembali pada grup dia yang asal, maka dia akan ceritakan apa yang dia dapat daripada grup yang tadi. Itu berkongsi maklumat supaya pelajar ni banyak bergerak sebenarnya ni kan, tak duduk dalam diam dalam kelas gitu je kan. Bila bergerak sana bergerak sini dia pun aktif. Tapi ini kalau di IPT jangan terlalu banyak bergerak pula kan, jadi lain pula kan. Boleh nak bergerak jarang-jarang sekali lah kan. Bila nampak pelajar kita boring tu kita buatlah kelas begini kan. Banyak juga macam yang apa, kaedah-kaedah sekarang ni kan, macam kahut ke apa tu kan, kita bagi yang happy-happy sikit. Taklah kita nak bagi kertas jawab di sini, tak, kita bagi yang ceria-ceria, dia jawab dia send hiburan kan. Okay. Ini pun boleh diguna pakailah kaedah jigsaw ni. Kaedah make a match. Make a match ni, guru menyiapkan beberapa kad yang tertulis konsep ataupun topik. Setiap pelajar dapatkan sekeping. Kemudian mereka akan mencari rakan kelas yang juga memegang kad topik yang sama. Pelajar berbincang menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Pelajar diuji dengan buat persembahan ataupun kuis. Okey, siapa dapat kad warna merah ni kita cakap. Kamu berkumpul di sini. Lepas tu kita bagi tugasan. Dia bincang, dia jawab soalan di situ supaya dia orang bergerak. Itulah kaedah-kaedah ni semua ni kan. Yang ketiga, kaedah bertukar pasangan. Ini bahaya. Okey, bahaya kalau kita konsep yang itulah kan. Ini konsep begini. Setiap pelajar mendapat satu pasangan. Laki-laki perempuan-perempuan lah kan. Jangan pula kita letak yang laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, tak boleh kan. Seelok-eloknya elakkan. Tapi dalam kaedah ni, guru memberikan tugas dan pelajar mengerjakan tugas dengan pasangan mereka. Setelah selesai, setiap pasangan bergabung dengan pasangan yang lain. Masing-masing akan saling bertanyakan soalan dan mengukuhkan jawapan. Hasil perbincangan kemudian dikongsikan semula dengan pasangan asal. Bertukar pasangan. Kan? Tukar pasangan tu maksudnya kawan kita yang ni lah. Faham juga konsep kan? Okay. Kaedah share and turn. Fikir atau tulis apa yang disoal oleh guru. Duduk dengan kawan ataupun kumpulan. Beritahu kawan bergile-gile mengikut pusingan jam. Dia macam duduk dalam bulatan lah ni kan. A beritahu B, B beritahu C, C beritahu D, neng, tak sampai depan balik. Dia nak tukar-tukar maklumat. Okay. Yang keempat, share, think, pair, share. Berfikir sendirian, bercakap dengan rakan berdua. Fikir sorang-sorang lah kan. Bercakap jangan seorang, bahaya kan. Bercakap mesti berdua kan. Membentang atau menerangkan dalam kumpulan apa yang difikirkan olehnya dan juga rakan. Rakan yang lain boleh menyoal. Jadi fikir. Cikgu dah bagi masa. Sekarang ni kita belajar hari ni berkenaan dengan topik pendebungaan. Zaman sekolah rendah kan. Jadi fikir. Apa yang berkenaan dengan topik pendebungaan ni, dia berlaku di mana, macam mana proses dia kan. Fikir sekejap seorang, lepas tu kita bercakap dengan rakan. Kau faham ke tadi apa cikgu ajar tadi tu? Bincang kan. Itu menimbulkan satu daya menarik dalam belajar lah. Lepas tu dia bentang. Dalam kumpulan, cikgu cakap, okey, siapa nak bentang apa yang kamu faham berkenaan dengan pendebungaan tadi tu? Jadi, dia bentang, rakan lain menyoal. Itu kaedah dia. Seterusnya, kaedah gallery walk. Kaedah Rally Robin. Kaedah idea rush. Rush bukan rush pemasaran. Encik Rush tu tak. Ini idea rush ni ada lain Encik Rush tu dia punya hal lah. Okey, yang ini ni dia punya kaedah-kaedah lah sampai saya urai lah. Nak urai ke? Tak payahlah kan. Saya rasa semua dah tahu dah ni kan. Tahu ke? Tahu bah kan. Okey. Seterusnya kaedah yang ke-9 lah, saya ambil yang 9 ni. Meminta pelajar menulis soalan di kad. Jawapan ditulis di belakang. Tulis soalan, jawapan di belakang dia. Guru mengumpul kad yang ditulis oleh pelajar. Kad diserahkan kepada pelajar. Masa diberi untuk pelajar baca soalan dan jawapan. Pelajar bangun dan mencari kawan yang berlainan kad untuk disoal. Memegang kad memberi clue untuk menjawab soalan tersebut. Bertukar rakan untuk jawab
soalan. Ini permainan lah ni kan. Cara kita nak berhibur supaya pelajar faham. Okey. Kaedah Van and Pick. Duduk dalam kumpulan. Setiap pelajar memilih nombor kepada diri sendiri 1, 2, 3, 4. Tunggu guru memberi kad. Secara bergilir-gilir dia beri peluang untuk membaca, mencabut dan menjawab soalan. Okey, nombor 1, ambil kad paling atas dan baca kepada murid kedua. Nombor 2, menjawab soalan. Nombor 3, menilai jawapan betul atau salah. Nombor 4, merumus jawapan tersebut. Ini kaedah yang terakhir lah untuk kita kasih pelajar berhibur. Kaedah kooperatif. Okey, sebab bila sebut kooperatif ni kerjasama kan, melibatkan semua pelajar. Perbezaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Okey, ini perbezaan dia. Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran kooperatif. Daripada pembelajaran kooperatif akan lahirnya pembelajaran kolaboratif. Kooperatif tadi yang banyak tugasan kan yang kita bagi student, di samping